Di Negeri Sembilan terdapat banyak air terjun dan hutan lipur. Namun bagi saya, air terjun Jeram Toi berada di tempat nombor 1. Ini adalah visual pada 14 Disember 2021, iaitu 4 hari sebelum kemusnahan berlaku di air terjun Jeram Toi. Hujan lebat sekitar 18 hingga 19 Disember menyebabkan banjir besar dan juga tanah runtuh. Selain Selangor, Perak dan Pahang, Negeri Sembilan juga merupakan salah sebuah negeri yang terjejas teruk. Pada asalnya, dalam video ini saya bercadang untuk membawa anda untuk melihat jalan-jalan yang terdapat banyak tanah runtuh daripada daerah ataupun kawasan pantai hingga air terjun Jeram Toi. Dan saya tidak tahu menahu sama sekali bahawa air terjun Jeram Toi telah musnah. Antara sebab saya menyukai Jeram Toi kerana jarak daripada parkir ataupun pintu masuk dia hingga ke kawasan utama ataupun tarikan utama hotspotnya tidak terlalu jauh. Dalam kurang daripada 10 minit anda dah sampai ke kolam besar yang menjadi tumpuan orang ramai. Inilah antara tarikan utama di Jeram Toi. Bagi saya, ia ibarat kolam renang semula jadi di Negeri Sembilan ini. Airnya sejuk menyegarkan tubuh anda. Walaupun selepas kerajaan telah memansuhkan larangan merentas negeri dan daerah, tetapi hutan lipur Jeram Toi masih ditutup kepada umum akibat terdapat banyak pokok tumbang semasa tempoh PKP berlangsung. Maka Jeram Toi merupakan salah sebuah hutan lipur yang paling lewat dibuka semula dan mungkin lebih lama selepas ini. Antara aktiviti yang saya suka lakukan di Jeram Toi ini ialah berenang, memasak, berkhemah ataupun memanjat atau mendaki. Selain itu, di hutan lipur ini terdapat satu kawasan lapang yang mungkin parkir yang saya boleh gunakan untuk berlatih menggunakan drone dan pembikinan kandungan untuk produk Ativa yang banyak dihasilkan untuk channel ini. Sejurus memasuki jalan susur keluar ke hutan lipur Jeram Toi, saya mendapati jalan tersebut hampir terputus akibat hakisan air yang melimpah. Saya membuat pusingan U dan berhenti di bahu jalan. Saya tidak berani untuk mengambil risiko menggunakan jalan ini walaupun terdapat lagi bahagian yang masih elok dan terdapat juga kenderaan lain yang melalui jalan tersebut. Pada masa itu, saya masih lagi tidak tahu bahawa jika saya teruskan perjalanan ke air terjun Jeram Toi, saya akan melihat satu kemusnahan yang lebih dahsyat. Bagi mereka yang tidak pernah ke Jeram Toi, jambatan ini adalah dari arah Seremban menghala ke Jelebu. Dan Jeram Toi berada di sebelah kanan jambatan ini. Dan kita harus susur keluar di hadapan dan masuk ke bawah jambatan ini dan terus ke air terjun. Walau bagaimanapun, sewaktu pergi, saya tidak menoleh ke kanan untuk melihat ke Jeram Toi kerana saya memfokuskan kepada pemanduan dan juga tanah runtuh di sepanjang jalan ini. Jadi saya berpatah balik untuk menghala ke Seremban. Bermula dari lokasi jalan yang runtuh tadi, saya mula mengira berapakah jumlah lokasi tanah runtuh di sepanjang jalan ini hingga ke jalan pantai Temiang.
Saya dapati sekurang-kurangnya 39 lokasi tanah runtuh dengan pelbagai skala, sama ada besar, sederhana maupun yang kecil. Ketika inilah saya baru sedar bahawa jeram Toi telah musnah apabila saya menoleh ke kiri semasa melalui jambatan ini. Saya dapati laluan keluar ada tip kuning di situ menandakan bahawa kita tidak boleh masuk ke kawasan tersebut. Jadi saya menggunakan drone untuk meninjau keadaan air terjun jeram Toi. Pada ketika itu, saya agak gemetar semasa menerbangkan drone kerana masih terkejut dengan apa yang saya lihat sebentar tadi yang tak pernah saya terfikir ia akan berlaku. Lebih-lebih lagi, saya baru sahaja berkunjung ke jeram Toi 4 hari sebelum kemusnahan berlaku. Di bawah jambatan ini, jalan untuk menghala ke air terjun hampir terputus. Kelihatan tandas awam di bahagian parkir masih kukuh. Walau bagaimanapun, bangunan medan selera atau gerai di situ rosak teruk bumbungnya. Pokok-pokok besar yang merimbuni kawasan ini telah tumbang. Beginilah keadaan jeram Toi dari pandangan hadapan. Dan yang paling menyedihkan ialah pintu gerbang sudah tiada dan fasiliti seperti tandas awam, surau dan pejabat musnah sama sekali. Mungkin pihak berkuasa memerlukan lebih masa sebelum memulihkan semula jeram Toi dan membukanya kepada awam. Bagaimana pula dengan kolam renang semula jadi ini? Tinjauan dari udara mendapati bahawa kolam tersebut turut musnah. Airnya kini kelihatan keruh dan kolam 4 segi sudah tidak terbentuk lagi dan beberapa pondok yang disediakan telah roboh. Pada pendapat saya, apa yang telah berlaku ialah suatu fenomena kepala air yang amat besar dan mengerikan. Oleh kerana airnya masih mengalir, saya percaya satu hari nanti jeram Toi akan kembali dengan wajah baru. Berdasarkan laman web Majlis Daerah Jelebu, jeram Toi terletak di hutan simpang berembun, mempunyai keluasan 3.4 hektar, merupakan hutan dari jenis Dipterocarpa bukit. Ia terletak sejauh 28 km dari Seremban dan 12 km dari Pekan Kuala Kelawang. Di jeram Toi juga terdapat laluan trekking untuk mendaki ke Gunung Telapak Buruk. Gunung ini mempunyai sejarahnya tersendiri di mana pesawat tentera udara diraja B-24 telah terhempas pada 1945. Sebahagian bangkai pesawat masih terdapat di gunung tersebut. Jika anda mendaki menggunakan tangga dari kolam jeram Toi, anda akan menyaksikan air terjun yang mencurahkan airnya dari ketinggian. Pada pendapat saya, kelajuan air yang tinggi di sini tidak sesuai untuk bermandi-manda. Namun ia amat indah untuk direnungkan. Melihat air yang mengalir deras ini, ia mengingatkan kita akan masa yang berlalu dan tidak akan kembali semula. Walaupun ia akan turun semula melalui proses pemenjawapan dan hujan
ia adalah air yang berbeza, seperti mana manusia dilahirkan. Ini adalah paras terakhir yang boleh dinaiki menggunakan tangga. Ini merupakan puncak tertinggi air terjun Jeram Toi ini. Sudah pasti Jeram Toi akan dirindui oleh pengunjung setianya. Jeram Toi masih ada. Proses semula jadi akan membentuknya dengan wajah yang baru.